Selamat datang di Moktih Channel. Masak tu senang. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Moktih. Okey, di Moktih Channel, channel kesayangan anda. Okey, tak gitu? Okey, alhamdulillah. Okey, di resipi kali ni Moktih nak kongsi dengan anda resipi iaitu kuih kasturi ataupun kuih kacang hijau. Kuih ni memang sedap dimakan waktu pagi ataupun menu petang. Okey, hari ni Moktih sebenarnya buat untuk menu petang lah, bersama secangkuk kopi ataupun apa-apalah lawannya. Memang sedap lah kuih ni. Rasanya memang sedap, lemak-lemak manis, kerana inti dia tu. Itulah. Dan salah satu juga permintaan subscriber Moktih untuk Moktih siarkan kuih kacang hijau ni ataupun kuih kasturi. Okey, jom jangan buang masa lagi. Kita intai bahan-bahannya. Okey, jom. Baik, sebelum tu kita buat dulu intinya dulu ya. Inti kacang hijau. Baik, di video sebelum ni Moktih dah ada share untuk buat inti kacang hijau ni untuk pelbagai kuih lah kan. Okey, dalam video ni Moktih tunjuk jugalah, mana tahu kan ada yang tak nak tercari-cari, maknanya dalam satu video ni dah lengkap. Okey, baik. Inti kacang hijau ni iaitu bahannya 1 cawan kacang hijau, 1 helai simpulan daun pandan, 1 ketul gula Melaka atau nisan, 1 senduk gula merah, 1 senduk gula, 4 senduk kelapa parut, dan 1 senduk tepung gandum, dan akhir sekali sedikit garam. Okey, itulah bahan-bahan yang Moktih gunakan dalam buat inti kacang hijau ni. Okey, baik, mula-mula kacang hijau ni, okey, 1 cawan kacang hijau ni Moktih akan masukkan dalam mangkuk lah. Lepas tu Moktih akan rendam selama 3 jam lebih kurang macam, ataupun nak 1 malam pun lagi cantik sebenarnya, cepat mengempukkan kacang tersebut. Okey, baik, ni dah setelah lebih kurang 3 jam macam tu lah. Okey, dia dah kembang sikit kan. Tadi dia nampak sikit, ni dia nampak kembang sikit. Okey, lepas tu Moktih akan bilas dia. Okey, 3 kali bilasan basuhan. Okey, supaya bersihlah daripada segala kotoran kan. Okey, lepas tu baru direbus. Okey, direbus ni lama sikit lah sampai dia empuk lah. Nak kata lama mana pun kurang pasti, tapi sehingga kacang dia tu macam dia terbuka dia punya kacang tu lah, kan. Kita boleh nampak lah kalau dia dah macam empuk kan. Okey, lepas tu dia akan masukkan 1 ketul gula Melaka ataupun nisan lah, kalau orang Kelantan panggil gula nisan lah. Okey, lepas tu aduk-aduk rata lah. Nampaknya kacang tu pun dah kembang kan. Dah kembang, dah keluar, dah pecah dia punya tengah-tengah tu kan. Maknanya itu dah macam empuk lah tu. Okey, lepas tu Moktih guna gula merah. Okey, Moktih guna gula merah ni jadi tak perlu tapis banyak kali dah. 1 senduk gula merah juga, dan 1 senduk gula biasa, campurlah rasa manis-manis dia. Sebenarnya kemanisan ni atas sesuai selera anda lah. Okey, nak manis ataupun nak kurang manis, sesuai selera kita. Baik, ini kelapa parut ni seeloknya jangan ambil yang warna color hitam dulu. Okey, seeloknya ambil yang bahagian putih saja. Okey, Moktih masuk lebih kurang dalam 4 senduk, lebih kurang macam tu lah. Okey, kelapa tadi tu. Okey. Okey, tipsnya juga, kalau kita dah masuk kelapa parut ni tak perlu lagi masuk santan. Okey, ada setengah orang dia akan masukkan sedikit santan pekat kan, untuk melemakkan rasa inti kacang hijau ni. Okey, tapi Moktih letak sedikit, 4 senduk lebih kurang macam tu lah. Okey, 4 senduk kelapa parut yang putih ni. Sama juga rasanya akan melemakkan. Okey, dan ni untuk memekatkan, kita masukkan 1 senduk tepung gandum dan sedikit garam. Okey, lepas tu renekkan di atas api yang perlahan sehingga dia kering. Pekat, kering lah. Lepas tu boleh sejukkan lah. Sejukkan, baru kita boleh bentukkan dia. Bentuk apa yang kita nak lah, sesuai dengan inti yang kita buat kuih tu lah. Okey, lebih kurang macam gini. Nampak dia dah pekat kan.
Okey, lepas tu kacau-kacau je sekejap je tu, lepas tu boleh tutup api dan sejukkan. Apabila dia sejuk, dia akan senanglah nak dibentukkan. Bulat-bulat ke, lepih-lepih ke. Okey. Nampak? Dah siap pun inti kacang hijau. By Mok Teh ni. Okey, sesuai untuk apa-apa jenis kuih yang kita nak. Okey. Okey, lepas tu dah sejuk. Okey, masukkan dalam pinggan ke bekas ke yang sesuai. Nampak dia dah jadi macam ni, maknanya dah boleh bentukkan untuk jadikan inti. Baik, Mok Teh akan bulat-bulatkan untuk bentukkan inti kuih kasturi ni. Ataupun orang panggil kuih kacang kan, kuih kacang hijau ni. Okey, bulat-bulatkan, lepas tu lepirkan. Senang sangat. Okey. Kita pula lah nak bentuk apa kan. Tengok pada bentuk inti tu, maka terhasillah bentuk apa yang kita buat lah. Okey, lonjong ke, bulat ke, buju ke. Okey, biasa kalau kuih kasturi tu biasa orang buat bulat, lepir macam ni lah. Macam Mok Teh bentukkan inti ni. Okey. Buatlah sehingga habis. Alright. Inilah hasil yang Mok Teh dah buatlah. Okey, kejap lagi Mok Teh akan salutkan dia dengan tepung dan boleh goreng. Okey, baik, jom kita buat tepung dia pula. Baik, mula-mula kita sediakan bahan-bahannya. 1 cawan tepung beras, 1/4 tepung gandum. Okey, sedikit garam, sedikit serbuk kunyit, boleh ganti juga dengan pewarna kalau tak ada. Okey, 1 biji telur dan 1 cawan lebih air. Okey, ini ikut kepada kepekatan dia. Okey, baik, mula-mula sediakan 1/4 tepung gandum tadi. Okey, Mok Teh ayak dululah tepung gandum tu. Okey, ayak. Okey, lepas tu 1 cawan tepung beras. Okey. Okey, ayak seperti biasalah. Ini tujuan bukan untuk takut dalam tepung tu ada macam sampah ke apa-apalah kan. Kadang-kadang ada semut, ada sampah macam ketul-ketulan gandum yang yang terbuku kan, berketul-ketul tu. Itulah sebenarnya untuk elak daripada macam tu lah. Lebih baik, lebih bersih, tapis macam ni. Nampak tak? Tu nampak. Dalam tu kadang-kadang kita tak tahu apa benda yang ada dalam tu. Itulah tujuan dan salah satu tip jugalah untuk adunan kita tak berketul. Okey. Baik, lepas tu Mok Teh akan masukkan sedikit garam. Okey, campurkan terus sedikit garam. Okey, lepas tu masukkan sedikit serbuk kunyit. Okey, serbuk kunyit ni boleh ganti juga dengan pewarna kalau tak ada serbuk kunyit. Okey, dan jika anda suka kapur, anda boleh masukkan sedikit kapur. Okey, kalau tak suka tak payah taruh pun tak apa. Kalau nak masuk kapur pun boleh sebenarnya, lagi merangopkan tepung tu sebenarnya. Tapi tak ada kapur pun sedap juga sebenarnya. Okey, sebab Mok Teh tak ada kapur, jadi Mok Teh tak masuk kapur lah, sedikit kapur makan. Okey, baik. Okey, lepas tu pecahkan 1 biji telur. Okey. Okey, pecahkan 1 biji telur. Okey, kacau-kacau. Lepas tu kita akan tambahkan sedikit air lagi. Dalam 1 cawan lebih sikit air. Macam tu sebab apa Mok Teh cakap 1 cawan lebih sikit air tu sebab kita kena mengagak kepekatan dia tu. Pandai mengagak kepekatan tepung tu. Okey, untuk kuih kasturi, tips dia untuk adunan tepung yang tersalut cantik tu, nak kena tepungnya tu pekat sikit. Pekat macam biasalah yang kita buat tepung goreng pisang ke apa kan. Macam ni lah. Tu Mok Teh cakap 1 cawan lebih sikit air. Kita kena pandai tengok kepada kepekatan lah. Okey, ni Mok Teh baru masuk 1 cawan air ni. Okey, nampak. Tapi Mok Teh nak tambah lagi sikit lagi. Tu Mok Teh cakap dalam 1 cawan lebih air lah. Okey. Okey, Mok Teh masukkan sikit lagi. Lebih kurang macam tu lah.
Okey, baru kacau. Tengok adunan dia tu pekat dan cantik. Bolehlah kita cuba masukkan satu jari kita, celup dalam tepung tu. Kalau dia dah terlekat, tersalut, itu dah cantik lah. Maknanya dia akan melekat lah pada kuih kasturi kita nanti apabila kita celup intinya tu. Okey, kacau-kacau sebati ni kalau nak tapis pun boleh. Kalau kacau gitu pun boleh, tapi lama sikit lah macam Mak Teh buat ni. Okey, nampak tak? Nak lebih kurang macam ni tau tepungnya. Nak pekat macam gini. Sebab kuih kasturi ni dia salutan dia hanya pada tepung tu. Membuat kuih kasturi tersalut cantik tu, pada intinya tu. Jadi intinya tak nampak. Okey. Maknanya tepung ni lah memainkan peranan. Okey. Okey, Mak Teh cuba test ini jari telunjuk Mak Teh nampak. Maknanya jari Mak Teh dah tak nampak. Itu bermakna sesuai lah adunan tepung kita untuk salut kuih kasturi ni, ataupun kuih kacang. Okey, kuih kacang hijau. Alright. Okey, ni dah ready untuk dicelup lah. Okey, inti tu nanti kita akan masukkan dalam adunan ni nanti. Okey, baik, ni nampak intinya. Okey, Mak Teh akan masuk dalam, celup je macam tu. Guna tangan pun tak apa sebenarnya. Sebenarnya Mak Teh rasa guna tangan lagi cepat, lagi senang sebenarnya daripada kita guna penyepit. Sebenarnya benda ni memang nak kena menggunakan tangan lagi senang nak buat dia, kuih kasturi ni. Macam ni. Nampak tersalut semua kan? Tak nampak dah kacang hijau tadi tu. Inilah sebenarnya adunan yang cantik lah. Okey, harap anda faham semua. Okey, lepas tu bolehlah goreng. Dah panaskan minyak tu, bolehlah goreng. Masukkan satu persatu. Okey. Nampak comot habis tangan, tak apalah. Boleh basuh kan. Biasalah duduk dapur adat lah. Lepas tu masukkan satu persatu. Masya-Allah, memanglah tak susah pun sebenarnya. Tapi hati-hati, takut terkena minyak yang panas tu. Okey, Mak Teh ringkaskan. Okey, masukkan ke semualah yang kita gentik-gentik inti tadi. Guna api jangan terlalu panas ya, terlalu kuat lah. Okey, sedang-sedang sahaja. Yang sedang-sedang saja. Okey, macam itulah. Okey lah, nyanyi lagu Iwan pula kan. Iwan dengan Emelina tak silap Mak Teh. Duduk dapur ni nyanyi pula. Itulah. Tak apalah, menghiburkan hati. Okey, lepas tu balik-balikkan ia. Macam itulah. Okey. Dia dah macam garing kekuningan tu. Okey, boleh balik. Nampak. Guna api yang perlahan. Jadi dia garing dan masak lah dalam tu. Betul-betul masak. Alright, Mak Teh ringkaskan. Dah angkat. Okey, dah masak, angkat lah. Nampak. Memang tepung dia tu tersalut cantik kan. Ini salah satu tips okey, nak buat kuih kasturi supaya tepung dia tu tersalut cantik pada inti dia tu. Okey, lepas tu apa lagi? Bolehlah dihidangkan dengan secawan kopi. Ini sebenarnya menu petang ni tau. Mak Teh lawan dengan secawan kopi dan beberapa biji kuih kasturi ataupun kuih kacang hijau ni. Alhamdulillah. Okey, akhirnya siap juga Mak Teh buat menu kuih kacang hijau ni ataupun kuih kasturi. Memang sedap, menambah-nambah nak makan. Sekejap dia letak tadi dah licin. Itulah, kalau dah licin tu mana sedap lah. Sukalah anak-anak. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh. Nampak memang sedap. Anak kena try tau. Dan lawan secawan kopi dengan secawan kopi ni memang terangkat habis. Memang sedap. Itulah. Okey, Mak Teh cuba buka ni. Okey, ni bentuknya lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Wah, memang sedap. Rasa inti dia tu lemak-lemak dengan rasa kelapa kan, kacang tu dengan manis buah je Mak Teh buat. Tapi kemanisan tu sesuai selera kita lah. Itulah kisahnya buat kuih kasturi ataupun kuih kacang hijau. Okey, moga bermanfaat untuk anda semua. Okey, terima kasih Mak Teh ucapkan kepada yang dah menonton siaran Mak Teh ni dan yang selalu support Mak Teh. Mak Teh ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada anda. Dan jika anda rasa resipi Mak Teh ni bermanfaat untuk anda semua, sila-sila share kat luar sana. Mana tahu ada yang tercari-cari resipi kuih kasturi ataupun kacang hijau ni kan. Moga ianya bermanfaat untuk anda semualah. Okey, sampai di sini dulu. Salam sayang daripada Mak Teh. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.